keadaan yang kita hadapi di Malaysia, right? Iaitu walaupun kita ada kemudahan kesihatan atau perubatan yang basic, kan, memang kita ada, memang Malaysia antara negara-negara yang maju lah dari segi ni, tetapi pada masa-masa depan, right, masa-masa depan kita akan menghadapi bebanan dari segi perubatan, ubatan yang lebih besar lagi lah apabila keadaan yang kita hadapi ni sekarang ni, kita bincang sekarang ni akan menjadi satu kenyataan. Kerana dari segi pendapatan isi rumah kita masih rendah. Sebagaimana Datuk Idris Jalal sebut, pendapatan isi rumah kita pada tahun 2015 hanya 2,300 sahaja. Lebih kurang 50% adalah perokok, dan juga sekarang ni kerajaan ataupun Malaysia menggunakan lebih kurang 84% ubatan daripada ubatan generik. Jadi ubatan generik ni adalah ubatan yang sama dari segi kandungan dia dengan ubatan original yang branded tu, yang di patent, kan. Dari segi efek dia semua sama, tapi dia dibuat di Malaysia ataupun di India lah, kan. Sekarang ni banyak orang beli daripada India, dan ubat ni kadang-kadang one tenth of the original price. Kalau original harga 8,000, dia mungkin 800 atau lebih kurang pada tu. Itu generic. Macam contohnya Panadol is original, right? Tapi banyak obat-obat paracetamol tu adalah banyak brand, kan. Itu namanya generic. The original one is Panadol. Macam tu lah. Jadi dan juga keadaan yang dari segi barah, satu daripada 5 orang wanita akan kena satu ketika nanti penyakit barah payudara. 1/5 tu ramai tu. Mana 20% daripada wanita susceptible lah tu kena ni. Harga ubatan breast cancer ni, apa yang dipanggil Herceptin, harganya ialah RM8,000 satu cycle, dan dia perlu banyak cycle, dan jumlah kos untuk seorang tu ialah lebih kurang 136,000 over several years lah, kan. Dalam satu tahun tu 136,000 itu harga satu buah rumah lah, rumah medium low cost. Begitulah keadaannya sekarang ni. Jadi macam mana dari segi hak milik intellectual ni, the intellectual property ni will akan kesankan kepada ni. Satunya ialah dari segi patent yang ada sekarang ni dibenarkan 20 tahun sekarang ni, right? Jadi cadangan di dalam perjanjian TPPA ni adalah untuk sambungkan dia lagi 20 tahun. Maknanya lepas 20 tahun tu baru boleh ubat generik tu dibuat. Itu pun kalau diberi maklumat, itulah dipanggil data exclusivity tu. Jadi TPPA ni akan bukan saja dia akan introduce satu klausa di dalam perjanjian tu, yang mana pembuat ubat original tu boleh sambung daripada 20 tahun tu, sambung lagi 20 tahun jadi 40 tahun. Apabila dia ubah sikit kandungan ubat tu, dia taruh sikit garam, ataupun dia buat cara bentuk injection, right, dia boleh tambah lagi 20 tahun. Jadi 20 tahun, 40 tahun tak boleh ada ubat generik. Jadi kalau negara-negara yang sign TPPA ni, dia tak boleh lah, dia kena akur lah. Tapi antara negara macam India, mungkin dia tak sign, kan. India memang banyak buat generik sebab dia tak ada sign dengan sesiapa pun. Jadi kita akan menghadapi masalah tu lah. Jadi seterusnya dah habis 40 tahun, jadi sepatutnya syarikat tu bagi kepada kementerian apa yang kandungan-kandungan dia, kan. Sebenarnya kalau tak bagi pun dia boleh buat, kan. Macam India dia boleh buat. Tapi kalau ada kandungan tu lebih tepat lagi lah. Apa jadi pembuat ubatan generik ni dia boleh copy 100%, kan. Jadi tak perlu sangat ada clinical test ke apa, kan. Okey, sekarang ni data exclusivity tu, maklumat yang tentang kandungan ubatan original tu sekarang ni kat Malaysia 2 tahun. Jadi Amerika cadangkan tambah jadi 12 tahun. Jadi dah lah 40 tahun, 20 tahun
20 tahun lagi, lepas tu tambah lagi 12 tahun, data tu tak boleh dibagi kepada ni pembuat ubatan generik. Jadi kesudahannya kemungkinan 20 what's that 5 5 plus 12. 5 is the automatic. Automatic. Kalau maknanya kalau dia nak dapatkan pattern tu, right? Lepas tu ada kerajaan ke siapa delay kan dia punya permohonan tu, dia boleh dapat 5 tahun. Jadi 20 tahun, 20 plus 5, 25. That's automatic. So under the new rules of TPPA, right, it will be 20 plus 20 plus 5. If there's a slight delay there, they will slam another 5 years. Plus another 12 years for data exclusivity. So it's be very long. Maknanya dari segi akses kita, kan, akses kita kepada ubatan-ubatan murah ni, yang sekarang ni Malaysia menggunakan 87%, right, akan lebih susah lah. It will cost lives lah. Maknanya banyak nyawa yang akan hilang lah. Maknanya saudara-saudara kita, adik-beradik kita, bapa na'udzubillah lah, kalau bila kena penyakit tu, dan penyakit ni memang penyakit yang banyak dia punya tu. Jadi tadi FIFA juga telah terangkan bagaimana IP leak, WikiLeaks yang ini sebelum ni, iaitu pada 30 Ogos, 4-5 negara, New Zealand, Canada, Chile, Malaysia, Singapore, telah cadangkan kepada rundingan TPPA ni, right, bahawa kalau dia panggil compulsory license. Compulsory license ni adalah lesen apa, compulsory, wajib, lesen wajib, right. Kalau Malaysia katakan kita ada masalah epidemik, masalah epidemik tentang satu penyakit, right, maknanya berleluasa lah, kita boleh issue lesen wajib tu, tak payah minta kebenaran daripada pembuat ubat tu. Tapi dengan perjanjian ni, right, di dalam WikiLeaks tu, dalam WikiLeaks Ogos, dia kata kita masih cadangan tu. Tapi di dalam WikiLeaks yang terakhir ini, dalam bulan Oktober ni, perkara tu dah tak masuk lagi dah. Maknanya seolah-olah macam kita dah tarik balik kita punya cadangan tu. Itu yang kita bimbang tu. Seolah-olah kita telah di dalam kegairahan nak sign TPPA ni, apa yang diorang banyak pertelagah, dan ini salah satu cara dia orang nak cari penyelesaian. Okey, kita tarik balik kita punya demand on the compulsory license tu, kita tarik balik. Satu lagi yang diterangkan ialah tentang perubatan biologics. Perubatan biologics ni adalah ubatan-ubatan yang datang daripada benda-benda yang hidup. Ada sama ada binatang ataupun daripada pokok-pokok. Maknanya macam tongkat ali, macam belalai gajah, semua ni lah. Dan kebanyakan ubat-ubatan kanser dan banyak penyakit ni adalah daripada biological source, daripada ubat inilah, daripada bahan-bahan semula jadi ni yang hidup, bukan chemical, right. Satu lagi ubatan ialah ubatan yang dia synthesize from chemicals. Jadi particularly biologic is what's targeted here for the 12 years as data exclusivity. Jadi 12 tahun tu adalah untuk ubatan-ubatan biologics. Yang chemical tu 7 tahun, yang biologics ni, yang natural ni, yang Allah bagi ni, yang 12 tahun. Okey. Jadi yang biologik ni adalah ubat-ubatan yang daripada bahan-bahan semula jadi yang hidup ni kan. Ini yang banyak digunakan untuk kanser, hepatitis C, AIDS dan juga rare diseases yang Datuk mention tadi. Jadi maknanya sekarang ni banyak masalah sekarang ni, dan salah satu contoh yang dia bagi tadi, satu ubat untuk satu penyakit tu, harga dia ialah 1 juta untuk satu kanak-kanak. Jadi kalau kita ada compulsory license tu kan, kita boleh issue compulsory license tu, lesen wajib tu, kita kalau tahu formula dia, kita dah boleh buat sendiri ataupun beli daripada India. Tapi kerana limitation yang akan diwujudkan kerana perjanjian TPPA ni, kita tak boleh buat. Itu masalah dia.